Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, insyaAllah hari ni kita akan tengok tajuk kita iaitu di bawah tajuk Praktikal Ibadah Khusus dalam Islam, bawah tajuk Zakat. Okay, kita terus pada tajuk Zakat pada hari ni. Apakah maksud Zakat? Okay, pengertian Zakat, aspek daripada segi bahasa bermaksud zakat ni berarti subur, bersih dan berkembang. Daripada segi aspek istilah syarak, kadar harta yang tertentu diberikan kepada golongan tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Itu maksud zakat daripada segi bahasa dan juga daripada segi istilah syarak. Kita lihat terus kepada hukum zakat. Apakah hukum zakat? Hukum zakat merupakan rukun Islam yang kedua. Hukum bagi zakat merupakan rukun Islam yang kedua. Hukum zakat adalah wajib atas setiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Kerana telah termaktub dengan secara pasti dalam Al-Quran dan juga dalam hadis. Tujuan dan hikmah zakat. Tujuan dan hikmah zakat. Zakat telah difardukan kepada setiap orang Islam yang memenuhi syarat-syaratnya. Kepentingan ibadah zakat dalam Islam antaranya ialah pertama, mewujudkan perhubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala, di samping perhubungan antara manusia dengan manusia. Dan yang kedua, membersih dan menyucikan harta daripada hak orang lain. Yang ketiga, membersih dan menyucikan diri pemilik harta dari sifat tamak, kedekut, bakhil dan mementingkan diri sendiri. Yang keempat, mengurangkan perasaan iri hati di kalangan yang kurang bernasib baik. Yang kelima, memberi peluang kepada golongan hartawan untuk beribadat dalam membentuk mengeluarkan zakat daripada harta mereka. Yang keenam, memberikan masyarakat satu cara menguruskan ekonomi dan kewangan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketujuh, melahirkan rasa tenang dan tenteram dalam hati dan jiwa pembayar zakat. Itu di antara tujuan dan hikmah berzakat. Dan antara yang lain lagi, membina dan memupuk sifat kasih sayang dan persaudaraan. Yang ke-9, membantu membangunkan ekonomi Islam. Yang ke-10, sebagai tanda syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ke-11, menyuburkan harta. Itu di antara tujuan-tujuan dan hikmah mengeluarkan zakat. Sedia maklum, seperti mana yang kita ketahui, zakat ni adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Surah At-Taubah ayat 103. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang membawa maksud, ambillah daripada harta mereka sedekah, zakat, untuk membersihkan mereka dan menghapuskan kesalahan mereka. Itu dalam surah At-Taubah ayat 103. Zakat telah difardukan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah, bagaimana firman Allah SWT yang kita baca tadi. Dan seterusnya kita akan lihat adalah kelebihan zakat. Di antara kelebihan zakat, yang pertama, zakat, solat dan zakat adalah seiringan. Di dalam hadis juga mengatakan Allah SWT tidak akan menerima solat seseorang yang tidak menunaikan zakat. Yang kedua,
Zakat akan menyempurnakan perhambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, dan yang ketiga, zakat akan menambah dan menyuburkan harta dan riba akan mengurangkannya. Okey, yang keempat, zakat difardukan untuk menyuci harta yang berbaki. Yang kelima, zakat adalah perantaraan mencapai hakikat agama. Yang keenam, keburukan harta atau akan terhapus dengan menunaikan kewajipan berzakat. Okey, dan yang ketujuh, harta akan selamat dengan berzakat. Okey, yang ke-8, kesempurnaan umat Islam hanya akan tercapai setelah menunaikan zakat. Okey, dan yang ke-9, kelazatan iman dapat dirasai dengan menunaikan zakat. Okey, itu di antara kelebihan orang-orang yang mengeluarkan zakat pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya kita akan lihat kepada pembahagian zakat. Okey, pembahagian zakat. Okey, zakat terbahagi pada dua. Okey, pertama zakat fitrah. Okey, pertama adalah zakat fitrah. Apa maksud zakat fitrah? Iaitu zakat ataupun cukai diri yang diwajibkan ke atas setiap orang Islam, terdiri pada makanan asasi sempurna bulan Ramadan berdasarkan syarat-syarat tertentu. Okay, yang kedua adalah zakat harta. Okay, iaitu mengeluarkan kadar tertentu dari harta tertentu dengan syarat-syarat tertentu seperti ternakan, hasil tanaman, perniagaan, harta galian, harta rikas, saham pendapatan dan juga hadiah. Okay, itu di antara zakat fitrah dan juga zakat harta. Okey. Seterusnya kita akan lihat syarat-syarat wajib zakat fitrah. Okey, syarat-syarat wajib zakat fitrah. Okey, bagi syarat-syarat wajib zakat fitrah, pertama mestilah beragama Islam. Okey, orang yang bukan Islam tidak diwajibkan berzakat. Yang kedua, syarat wajib zakat fitrah adalah merdeka. Hamba tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Okey. Yang keempat, mempunyai harta yang lebih. Okey, lebih daripada keperluan diri dan juga keluarga pada malam dan siang raya. Okey, dan yang keempat, syarat zakat adalah hidup pada akhir bulan Ramadan dan awal Syawal. Okey, itu di antara syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat. Okey. Dan yang seterusnya kita akan lihat adalah hukum dan waktu mengeluarkan zakat. Okey, waktu dan juga hukum. Okey, waktu dan juga hukum mengeluarkan zakat. Okey, di sini disenaraikan waktu mengeluarkan zakat fitrah terbagi kepada 5. Okey, ada waktu wajib, ada waktu yang hukum dia afdal, harus, makruh dan juga haram. Okey, bagi wajib, okey, waktunya adalah selepas terbenam matahari pada akhir Ramadan. Okey, ini waktu wajib. Okey, bagi seorang perlu mengeluarkan zakat fitrah. Okey, waktu yang afdal selepas solat subuh hingga sebelum menunaikan solat sunat Aidil Fitri. Okey, jadi selepas subuh sehinggalah sebelum menunaikan solat sunat Aidil Fitri adalah afdal. Okey. Dan yang kelima, harus. Okey, harus dari awal Ramadan hingga akhir Ramadan. Okey, itu waktu yang harus. Dan waktu yang makruh selepas sembahyang hari raya sehingga terbenam matahari pada 1 Syawal tanpa keuzuran syar'i. Okey, ini waktu yang makruh. Okey, selepas hari raya. Okey, selepas sembahyang hari raya sehinggalah terbenam matahari pada 1 Syawal. Okey, tanpa keuzuran syar'i, hukumnya makruh. Okey, menjadi haram selepas terbenam matahari 1 Syawal tanpa keuzuran syar'i. Okey, jadi haram selepas terbenam matahari 1 Syawal tanpa keuzuran syar'i. Itu di antara waktu dan juga hukum bagi mengeluarkan zakat fitrah. Okey. Dan yang seterusnya kita akan lihat kepada syarat-syarat wajib zakat. Okey, syarat-syarat wajib zakat. Okey, yang pertama mestilah Islam. Okey.
Syarat wajib yang pertama mestilah Islam. Yang kedua, sempurna milik, iaitu berkuasa penuh terhadap pemilikan harta itu. Okey, yang seterusnya tidak wajib ke atas harta gadaian, hutang yang tiada harapan dibayar dan harta yang hilang. Okey. Yang seterusnya mestilah merdeka, bukannya hamba. Okey, yang keempat, cukup nisab. Okey, cukup sukatan, cukup timbangan dan bilangan yang ditetapkan oleh syarak. Okey, dan juga cukup haul. Okey, genap setahun pemilikan harta kecuali hasil pertanian. Okey, haul dikira setengah daripada tu dikira berdasarkan setahun. Okey, bagi pertanian hendaklah dikira setelah mana dituai hasil tersebut. Okey, dan seterusnya kita akan lihat adalah jenis-jenis harta yang diwajibkan zakat. Okey, jenis-jenis harta yang diwajibkan zakat. Okey, yang pertama, zakat emas dan perak. Okey, yang kedua, zakat galian dan rikas. Okey, yang ketiga, zakat perniagaan. Okey, yang keempat, zakat pendapatan. Yang kelima, zakat wang simpanan. Yang keenam, zakat saham. Yang ketujuh, zakat binatang ternakan. Okey, dan yang ke-8, zakat pertanian, tanaman. Ini adalah jenis-jenis harta yang diwajibkan zakat. Okey, dan seterusnya kita akan lihat kadar pengeluaran zakat. Okey, kadar pengeluaran zakat. Okey, zakat emas dan perak. Emas dan perak ialah galian-galian yang diwajibkan zakat oleh Islam. Syaratnya cukup nisab dan tidak menjadi perhiasan wanita. Syarat dia mesti cukup nisab dan tidak menjadi perhiasan wanita. Kadar yang wajib dikeluarkan zakat ialah, bagi emas, nisab emas ialah seberat 20 miskal, iaitu bersamaan dengan 85 gram emas. Kadar zakatnya ialah 2.5% ataupun 1/4. 1/40. Maksud dia, kadar zakatnya adalah 2.5% ataupun 1/40 bahagian. Bagi zakat emas. Bagi zakat perak pula, seterusnya ialah nisab perak ialah 200 dirham atau bersamaan dengan 594 gram perak. Kadarnya sama juga, iaitu 2.5% atau bersamaan dengan 1/40. Itu adalah bagi kadar zakat emas dan juga perak. Yang seterusnya kita akan lihat adalah tentang zakat, kadar zakat galian dan juga harta karun. Harta karun pun dikenakan zakat. Hasil galian pelombongan emas atau perak yang cukup nisabnya sebanyak 20 miskal ataupun 200 dirham atau lebih, hendaklah dikeluarkan zakatnya sebanyak 2.5%. 20.5% tanpa menunggu cukup setahun. Sebagaimana harta simpanan emas dan juga perak. Maksud dia, bagi setiap galian ataupun harta karun, bila dah dapat hasil, maka terus dikira zakatnya. Tanpa perlu menunggu cukup haul setahun. Bagi harta rikas, wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak 20% daripada jumlah harta yang dijumpai. Rikas ni harta yang jumpai lah, harta karun. Jumlah harta yang dijumpai tanpa menunggu cukup setahun. Nisabnya ialah sebanyak mana harta itu dijumpai. Rikas ialah harta yang tersimpan di dalam tanah dan dipercayai hasil simpanan orang-orang jahiliah dahulu kala. Jadi bila dah jumpa harta karun ataupun rikas ni, jadi dia perlu dikeluarkan 20%.
okey, 20% daripada hasil, okey, hasil yang dijumpai tersebut. Okey, itu bagi zakat harta karun. Okey, ataupun rikas. Okey, dan seterusnya kita akan lihat ialah zakat perniagaan. Zakat perniagaan. Kadar bagi zakat perniagaan ialah 2.5% ataupun harta perniagaan yang layak dizakat bersamaan atau melebihi nisab. Harta perniagaan yang layak dizakat ialah harta semasa yang bersih. Harta semasa bersih. Tambah pelaburan jangka pendek didarab dengan 2.5%. Jika pemegang saham berkongsi dengan bukan Muslim, ambil kira peratus Muslim sahaja dalam harta tersebut. Jadi sama jugalah. 2.5% daripada zakat perniagaan. Jadi untung bersih tu perlulah dikenakan zakat. Seterusnya ialah cara bagi zakat pengiraan zakat pendapatan. Bagi cara untuk mengira zakat pendapatan terdapat sini dua kaedah. Yang pertama, membayar 2.5% ke atas pendapatan kasar setahun. Contoh, pendapatan kasar setahun 100,000. Maka zakat 2.5% kali dengan 100,000 bersamaan 2,500. Jadi hasil daripada zakat ni, hasil pendapatan dia 100,000, maka dia perlulah mengeluarkan 2,500 tahun untuk zakat. Yang seterusnya, kaedah yang kedua iaitu menolak perbelanjaan terlebih dahulu. Contoh, jika pendapatan setahun 24,000 dan perbelanjaan asasi dan wajib setahun ialah 14,000, maka zakat ialah 2.5% atau atas 10,000 sahaja. Jadi 24,000 ditolak 14,000 perbelanjaan. Jadi 2.5% daripada 10,000 baki yang tinggal bersamaan dengan kadarnya adalah RM250 sahaja. Dan yang seterusnya kita akan lihat ialah zakat simpanan. Bagi pengiraan zakat simpanan, 2.5%. Zakat simpanan 2.5%. 2.5% atas baki terendah sesuatu tahun. Semua jenis simpanan. Kalau baki terendah tersebut bersamaan atau lebih daripada nisab. Jika jumlah simpanan terendah dalam suatu tahun itu ialah 20,000, maka zakatnya ialah 2.5% kali dengan 20,000, bersamaan dengan setahun 500. Sama dengan 500. Jika jumlah simpanan terendah dalam suatu tahun itu ialah 20,000, maka zakat 2.5% kali dengan 20,000. Jadi daripada simpanan 20,000 tu perlulah keluarkan zakat sebanyak RM500. Dan yang seterusnya kita akan lihat ialah tentang kadar pengeluaran zakat bagi zakat saham. Bagi zakat saham. Zakat saham. Saham adalah wang yang dilaburkan dalam syarikat atau perniagaan. Ia adalah sebagai bukti pemilihan sesebuah perniagaan. Bagi sijil-sijil saham dalam sesebuah syarikat yang tersenarai di bursa saham, ianya mudah untuk dijadikan wang tunai berbanding dengan saham dalam syarikat yang tidak tersenarai atau dalam koperasi. Panduan umum pengiraan zakat ialah 2.5% atas nilai terendah semua saham yang dimiliki selama setahun. Setelah ditolak pinjaman membeli saham jika ada. Itu kaedah yang disebutkan macam mana cara mengira zakat saham. Di sini dipaparkan contoh-contoh pengiraan bagi zakat kepada pemilikan saham.
Saham yang masih dimiliki sehingga hujung haul, hujung tahun. Pengiraan zakat ialah 2.5% atas harga terendah atau kos dan pasaran. Contoh, 200 lot. Satu lot bersamaan dengan 1000 unit. Saham syarikat Mukmin kali dengan RM1. Andaian harga terendah bersamaan dengan 200,000. Jadi 200 lot ni, satu lot bersamaan 1000 unit. Bagi syarikat Mukmin ni, kali dengan RM1 andaian harga terendah bersamaan dengan 200,000. Jadi 200,000 kali dengan 2.5% bersamaan dengan RM5,000. Jadi RM5,000 tu adalah jumlah yang perlu dizakatkan. RM5,000 tu perlulah diberi dan dikeluarkan zakat. Bagi saham yang dijual, beli sepanjang haul setahun. Bagi sepanjang haul setahun, pengiraannya ialah 2.5% atas nilai jualan saham-saham tersebut setelah ditolak kos pembelian. Contoh jumlah nilai saham tolak kos belian. Nilai saham RM500,000 tolak dengan kos belian RM400,000. Bersamaan dengan RM100,000. RM100,000 kali dengan 2.5% bersamaan dengan RM2,500. Jadi bila dah tolak jumlah nilai saham kepada kos belian, dapatlah hasilnya RM100,000. Hasil daripada RM100,000 ni lah kita akan ambil 2.5% sebagai zakat. Dan yang seterusnya adalah tentang zakat binatang ternakan. Bagi binatang ternakan yang diwajibkan zakat ialah binatang ternakan yang diwajibkan zakat ialah pertama kambing, biri-biri, kibas, lembu, kerbau dan juga unta. Binatang-binatang yang disebutkanlah ini adalah haiwan-haiwan yang dikenakan zakat. Dan yang seterusnya kita akan melihat bagaimana cara pengiraan zakat. Dan juga syarat-syarat khas wajib zakat binatang ternakan. Syarat-syarat khas wajib bagi binatang ternakan. Yang pertama, haiwan tersebut tidak digunakan untuk bekerja seperti bersawah ataupun mengangkut barang. Jadi haiwan yang tidak bekerja saja dikenakan zakat. Yang kedua, dipelihara di padang ragut bebas seperti tanah rizab kerajaan. Ataupun di padang rumput yang disewa dengan harga yang murah. Jadi ini adalah syarat-syarat khas yang dikenakan zakat. Yang seterusnya kita akan lihat macam mana pengiraan kiraan zakat bagi lembu. Lembu, kerbau. Lembu, kerbau. Bagi lembu dan kerbau nisabnya adalah 30 ekor. Nisab bagi lembu yang dikenakan zakat adalah lembu dan kerbau yang dikenakan zakat adalah 30 ekor. Maksudnya kalau ada 30 ekor, maka perlulah dikenakan zakat. Bagi bilangan haiwan ternakan lembu dan juga kerbau, 30 ekor sehingga 39 ekor. Kadar zakatnya ialah 1 ekor anak lembu, jantan ataupun betina, umur 1 tahun lebih. Bagi 40 hingga 59 ekor, 1 ekor anak lembu betina, 2 tahun lebih umur. 60 ekor hingga 69 ekor. Kadar zakatnya 2 ekor anak lembu jantan, 1 tahun lebih. Bagi 70 sehingga 79, kadar zakatnya adalah 1 ekor anak lembu jantan dan 1 ekor anak lembu betina. Umurnya 1 tahun lebih. Bagi 80 sehingga 89 ekor lembu ataupun kerbau, jadi kadar zakatnya ialah 2 ekor anak lembu betina. Umur 2 tahun lebih. Bagi lembu yang bilangannya 90 hingga 99 ekor, 30 ekor anak lembu jantan, umurnya 1 tahun lebih. Bagi lembu yang 100 hingga 9 ekor, 100 hingga 109 ekor,
Okey, kadar zakatnya adalah 2 ekor lembu jantan dan 1 ekor lembu betina. Okey, umurnya hendaklah 2 tahun lebih dan juga 1 tahun lebih. Okey, bagi bilangan melebihi 110 sehingga 119 ekor, okey, jadi bilangan kadar zakat yang dikenakan ialah 2 ekor lembu betina dan 1 ekor lembu jantan. Okey, umurnya 2 tahun lebih. Okey, 1 tahun lebih. Bagi lembu yang bilangannya melebihi 120 ekor. Okey, 3 ekor lembu betina atau 4 ekor lembu jantan. Umur 2 tahun atau 1 tahun lebih. Okey, setiap tambahan 30 ekor selepas daripada 130 ekor, okey, tambahannya adalah 1 ekor anak lembu jantan 1 tahun lebih. Okey, bagi setiap tambahan 40 ekor selepas daripada 120 ekor tersebut, maka 1 ekor lembu betina 1 tahun lebih. Okey, itu bagi kiraan lembu dan juga kerbau. Okey, dan seterusnya kita akan lihat macam mana kita nak kira zakat bagi bagi unta. Okey, bagi kiraan zakat unta nisabnya ialah 30 ekor. Nisab unta 5 hingga 9 ekor, maka kadar zakatnya ialah 1 ekor kambing biasa biri-biri. Okey, umur 1 tahun lebih. Okey, itu kadar zakatnya. Okey, bagi unta yang 10 hingga 14 ekor, 2 ekor kambing ataupun biri-biri, umur setahun lebih. Okey, bagi 15 hingga 19 ekor unta, maka zakatnya ialah 3 ekor kambing biasa atau biri-biri, umur 1 tahun lebih. Bagi unta yang melebihi 20 hingga 24 ekor, maka kadar zakatnya ialah 4 ekor kambing biasa ataupun biri-biri. Okey, umur 1 tahun lebih. Bagi bilangan unta yang melebihi 25 sehingga 35 ekor, maka 1 ekor unta betina 1 tahun lebih. Okey, bagi kiraan umur, okey, bagi kiraan bilangan unta yang melebihi 36 ekor sehingga 45 ekor, maka pengeluaran zakatnya ialah 1 ekor unta betina. Okey, umur 2 tahun lebih. Bagi pengiraan 46 hingga 60 ekor unta, maka 1 ekor unta betina, okey, umur mesti 3 tahun lebih. Okey, bagi pengiraan unta yang melebihi 61 hingga 75 ekor, maka zakatnya ialah 1 ekor unta betina dan 4 tahun lebih. Okey, bagi unta yang melebihi 36 hingga 90 ekor, maka hukum zakatnya ialah 2 ekor anak unta betina, umur 2 tahun lebih. Okey, bagi bilangan unta yang melebihi 91 ekor sehingga 120 ekor, maka zakatnya ialah 2 ekor anak unta betina, umur 3 tahun lebih. Okey, setiap tambahan 40 ekor setelah pada 120 ekor, jika berlaku pertambahan 40 ekor selepas pada tu, maka nisab pengeluaran zakatnya ialah 1 ekor unta betina, umur 2 tahun lebih. Dan selepas daripada pertambahan 120 ekor ni, setiap tambahan 50 ekor, maka zakatnya ialah 1 ekor unta betina. Okey, umur mestilah 3 tahun lebih. Okey, itu bagi pengiraan bagi zakat, pengeluaran zakat bagi unta. Okey, seterusnya kita akan lihat pengiraan zakat kambing biri-biri kibas, nasabnya ialah 40 ekor. Okey, bagi penternak kambing yang memiliki bilangan kambing 40 sehingga 120 ekor kambing, maka kadar zakatnya 1 ekor kambing betina. Okey, umur 1 tahun lebih. Okey, bagi bilangan peternak yang memiliki 121 ekor sehingga 200 ekor, maka kadar zakatnya bagi kambing adalah 2 ekor kambing betina 1 tahun lebih umur. Okey, bagi penternak yang memiliki lebih daripada 201 hingga 300 ekor kambing, maka kadar zakatnya ialah 3 ekor kambing betina, umur 1 tahun lebih. Okey, bagi penternak yang memiliki 301 hingga 400 ekor kambing, okey, maka 4 ekor kambing betina 1 tahun ataupun lebih. Okey, setiap tambahan 100 ekor, okey, 400 menjadi 500 ekor, maka ditambah 1 ekor kambing.
1 tahun lebih. Okay, itu bagi pengiraan bagi zakat kambing. Okay, dan seterusnya kita akan lihat kadar pengeluaran zakat tanaman. Okay, tanaman yang diwajibkan zakat ialah bagi bijirian dan juga buah-buahan seperti padi, gandum, barley, jagung, kurma dan juga anggur. Okay, ini adalah senarai bagi tanaman-tanaman yang dikenakan zakat. Termasuklah kalau di tengah negeri yang memiliki tanaman seperti harum manis juga dikenakan zakat. Okey. Okey, bagi tanaman, okey. Okey. Syarat khas wajib zakat tanaman. Okey, pertama mestilah cukup nisab iaitu 5 ausuk bersamaan dengan 100 kilo. Okey, 100 kilo. Bagi bijirian, padi nisabnya ialah 363 gantang bersamaan dengan 1,300 kilo. Okey. Dan seterusnya diusahakan oleh manusia, bukannya tumbuh sendiri. Okey. Yang keempat, makanan asasi yang mengenyangkan penduduk tempatan. Penduduk setempat. Okey. Yang kelima, hasil tanaman yang ditanam tahan lama dan boleh disimpan. Okey, itu syarat-syarat khas wajib bagi zakat tanaman. Okey, seterusnya kita akan lihat ialah kadar pengeluaran zakat tanaman. Okey, kadar pengeluaran zakat tanaman bergantung kepada cara penghasilannya. Okey, yang pertama, hasil tanaman yang tumbuh dengan air hujan, air mata air, air sungai ataupun tumbuhan yang merata-rata tidak menggunakan tenaga dan belanja, kadar zakatnya ialah 10%. Okey, 10%. Hasil tanaman yang tumbuh dengan air hujan, air mata air, air sungai ataupun tumbuhan di merata-rata tidak menggunakan tenaga dan belanja, kadar zakatnya ialah 10%. 10%. Ini bagi tanaman yang tumbuh dengan air hujan. Okey. Seperti mana harum manis, kan? Okey, jadi zakat dia 10%. Okey, bagi tanaman yang menggunakan tenaga dan belanja, okey, zakatnya ialah 5%. Okey, itu kadar zakat bagi pengeluaran tanaman. Okey. Okey, golongan yang berhak mendapat zakat. Okey. Ada 8 golongan yang berhak mendapat zakat, iaitu orang-orang yang boleh menerima zakat ataupun zakat fitrah ialah orang-orang yang termasuk dalam salah satu daripada asnaf berikut. Okey, pertama, fakir. Orang yang tidak berharta, tiada mata pencarian ataupun mempunyai hasil pendapatan yang tidak sampai separuh keperluan asasi. Jadi, orang fakir ni berhaklah mendapat zakat. Yang kedua ialah orang miskin. Okey, orang miskin, orang yang mempunyai harta tetapi sekadar dapat menampung sepenuh atau lebih keperluan semasa bagi diri dan juga tanggungannya sahaja. Okay, jadi fakir dan juga miskin, dia punya pendapatan dan boleh dapat hasil zakat lah. Okay, dan mereka ni adalah golongan-golongan yang berhak untuk mendapat zakat. Okay, yang seterusnya, yang ketiga ialah mu'alaf. Mu'alaf ni adalah orang yang baru memeluk Islam dan memerlukan bimbingan. Orang-orang yang perlu dijinakkan hati mereka kerana baru menganut Islam. Okey, jadi mu'alaf ni adalah orang yang baru masuk Islam dan ia juga dapat berhak menerima zakat. Okey, dan yang keempat iaitu hamba. Ar-riqab. Okey, ar-riqab ni adalah orang yang beri peluang oleh tuannya menebus diri tetapi tidak berkemampuan berbuat demikian. Okey, jadi perlulah diberikan hak zakat kepada hamba tersebut. Okey, dan yang kelima, mereka yang berhutang. Okey, penghutang yang menepati syarat seperti berhutang untuk kepentingan umum tetapi tidak mampu melunaskannya. Okey, jadi orang-orang yang berhutang yang memenuhi kriteria ini maka juga berhak untuk mendapat zakat.
Okey, dan yang seterusnya yang ke-6, fi sabilillah. Okey, fi sabilillah adalah orang yang berjuang, berjihad demi kepentingan menegakkan Islam. Okey, juga berhak mendapat zakat. Dan yang ke-7 iaitu Ibnu Sabil. Ibnu Sabil ni adalah orang-orang yang kehabisan belanja untuk meneruskan perjalanan yang baik. Okey, juga berhak untuk mendapat zakat. Jadi Ibnu Sabil orang yang terputus belanja semasa dalam perjalanan. Okey, berhak untuk mendapat zakat. Okey, dan yang terakhir ialah amil. Okey, amil ni adalah pemungut zakat yang ditauliahkan oleh pemerintah. Okey, amil ni juga golongan yang berhak menerima zakat. Okey. Okey, setakat tu saja pada hari ini. Okey. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.